Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok, Mirza dan juga Zia serta semua sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga di ruangan FB, ahlan-ahlan Muhammad Hardi, Zainun Abdul Rahman, Nazifa Abdullah, Kamiza Muhammad Amil, kemudian Zabaria Muhammad Yusuf, William, Zaliha Kamaruddin, Razita Abdul Manaf, Gali Sprit, Marwani Ahmad, Kati Khairuddin, Wan Muhammad Suid, Ummi Zaihadi, Mahiran Muda, Zabaria Yusuf, Marwani Ahmad, Hajarah Zai, Ummi Zaihadi, Nur Baiduri, Aziza Izzah, Mar Azwa, Kati Khairuddin, Himayatul Husna, Kak Langsu, Norisa Wan Hasan, Gali Sprit, Arina Umar, Jamila Ihsan, Nur Asikin, Ana Sukaimi, Zahara Alias, Azian Abu Hasan, Habibah Suib, Al-Fakirah Nani. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamila, Rahila Junid, Ummu Hanania, Rohima, Siti Nur Ain, Nurida Sa'id, Zahra Alias, Rani Idris, Gigi Imans, Roslina Talib, Virta Delima, Rohaya Mustafa dan juga Zakiah Muhammad Nim. Ahlan-ahlan Makcik Kiah Subang dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Alhamdulillah, hari ini adalah siri kita yang pertama di dalam pembacaan buku berkenaan dengan tajuk Mahsyar. Lalu buku yang kita akan baca, yang mana saya harap kita dapat habiskan dalam tempoh harapnya 10 bulan insya-Allah. Sebab ianya adalah isi kandungan santai. Harap insya-Allah pada tahun hadapan, jika istiqamah setiap hari kita lakukan, kita dapat khatamkan buku yang ketiga pada pengajian sebelah petang. Kalau nak kira buku yang kita khatam semasa daurah, buku yang kita khatam semasa pengajian-pengajian yang kita buat secara berkala, dah terlalu banyak untuk dikira. Terlalu banyak. Namun inilah buku yang mana kita akan baca. Kebanyakan sahabat-sahabat yang mana telah beli, maka akan dapat nanti insya-Allah. Tajuknya adalah Mahsyar, Something to Remember. Selalunya kalau kita mulakan buku, saya akan baca setiap yang berkaitan dengan buku. Lalu kita akan baca pelan-pelan sebab kebanyakan belum lagi dapat dan tak semestinya kena beli. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang nak mendengar dan mengambil manfaat pun, pada waktu itu ahlan-ahlan dialu-alukan. Kemudian bahagian depan, maka ianya tertulis Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar, sebuah pengembaraan menuju Tuhan. Dan sebenarnya kehidupan kita hakikatnya adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka buku ni dulu satu jilid dan satu jilid tebal. Kemudian penulis buku bahagikan kepada dua. Ada jilid yang pertama dan ada jilid yang kedua. Buku yang diumumkan sebagai buku umum terbaik bahagian agama, Anugerah Buku Negara tahun 2019. Kemudian penulis buku tulis buku yang wajib dibaca sebelum mati. Harapnya insya-Allah kita dapat khatamkan buku ini sebelum kita meninggal dunia. Harapnya, sebab ianya memang diambil daripada buku-buku yang muktabar oleh para ulama yang terdahulu.
Ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Faris. Kemudian bahagian belakang Al-Fadhil Ustaz Faris menulis, rasai pengembaraan ke alam selepas mati. Kehidupan kita di dunia hanyalah salah satu daripada alam-alam yang sedang kita lalui. Kita pernah melalui alam roh, kita pernah melalui alam rahim. Kita sekarang ini berada di alam dunia. Kelak kita akan masuk kepada pelbagai alam-alam yang lain. Maka kata penulis buku, bagaimana bila kita baca buku ini, mudah-mudahan kita dapat merasai pengembaraan ke alam selepas daripada kita mati. Maka kata penulis buku, tidak ada satu perkara pun yang kekal di atas muka bumi. Firman Allah dalam suratul Kahfi, maksud ayat firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Kami jadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi, hakikatnya semuanya adalah perhiasan. Dan Allah jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sekadar untuk menguji manusia, nak tengok manusia mana yang pada waktu itu berkekalan melakukan amalan yang baik. Apa yang terjadi kelak pada perkara yang ada di atas muka bumi? Firman Allah, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami kelak akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi pada waktu itu binasa menjadi satu tanah yang lapang. Allah akan binasakan. Terima kasih Ummi Abi, terima kasih Lux Official yang di TikTok, ahlan Faizal Muhammad. Lalu kata penulis buku, sebenarnya maksud daripada ayat Al-Quran, tidak ada satu perkara pun yang kekal di atas muka bumi. Tak ada. Kita tak kekal, ibu bapa kita tidak kekal, zuriat keturunan kita yang datang kemudian tidak kekal, binaan yang kita bina tidak kekal, apa pun pada waktu itu tidak kekal di atas muka bumi. Kata penulis buku, yang ini daripada bahagian belakang buku. Daripada bahagian belakang buku. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Kita ada permulaan dan kemudian kita akan datang pada kita kematian, dan barulah datang kehidupan yang sebenar. Yang kekal, yang tidak ada mula dan akhir hanyalah Allah. Huwal awwal wal akhir, yang tidak ada awal dan tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis buku, apabila sampai masanya maka segala perkara akan berakhir. Kematian ibarat bayang-bayang yang sentiasa mengikuti kita ke mana sahaja. Kita ada bayang-bayang. Macam contoh saya, sebab ada lampu depan belakang, maka ada bayang-bayang. Ketika mana kita berjalan di bawah sinaran matahari, maka pada waktu itu ada bayang-bayang. Boleh tak kita berpisah daripada bayang-bayang kita? Tak boleh. Kecualilah ketika mana matahari benar-benar berada pada garis istiwa, iaitu garis lurus, maka pada waktu itu ia tak ada bayang-bayang, betul-betul tegak di atas kepala. Tapi pada apa jua keadaan kita ada bayang-bayang, dan kemana kita pergi, bayang-bayang kita menyusuli. Kemana kita pergi, bayang-bayang kita ikut. Maka penulis buku gambarkan itulah hakikat kematian. Kita tak boleh lari daripada kematian. Firman Allah di dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikkumul maut. Di mana pun kamu berada, kematian pasti akan menangkap kamu. Kita tak boleh lari daripada kematian. Dan kematian diibaratkan sebagai bayang-bayang yang mengikuti, yang menyusuli kemanapun kita pergi. Ahlan Nur Asma, ahlan terima kasih Nadia Iswana, ahlan sahabat yang lain, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Perenggan seterusnya, dalam pengembaraan kali ini kita akan dibawa menelusuri sejarah kejadian manusia sehingga berakhirnya kehidupan di dunia. Dan walaupun tajuknya adalah mahsyar,
Tetapi penulis tidak terus tulis tentang kematian dan mahsyar, tidak. Ianya bermula seawal daripada awal penciptaan kita. Kalau kita lihat tajuk dia, kita akan bermula daripada alam roh. Kita akan mula membicarakan bermula daripada alam roh. Kemudian alam kandungan, kemudian dunia yang sementara, barulah kita akan bicarakan tentang alam barzah dan sebagainya. Maka dalam pengembaraan dalam buku yang kita nak baca, yang kita harap kita boleh baca dalam tempoh 10 bulan, namun kadang-kala lebih, macam contoh Al-Adhkar, kita target setahun, tahun 2021, tahun 2021 kita habiskan Al-Adhkar. Namun Al-Adhkar kita berjaya khatamkan dalam tempoh setahun 10 bulan. Sebab kita khatam hari itu pada awal bulan 11. Ada hari yang saya tak dapat nak buat perkongsian dan sebagainya, tapi kita target kita dapat khatamkan buku ni dalam tempoh 10 bulan. Maka dalam tempoh 10 bulan ini, penulis buku nak membawa kita menelusuri sejarah kejadian manusia sehinggalah berakhirnya kehidupan kita di dunia. Dan segalanya bermula daripada alam roh. Di manakah permulaan kita? Maka permulaan kita bermula daripada alam roh, yang mana kebanyakan kita tak ingat pun apa yang berlaku di alam roh. Bila kita datang ke alam dunia, kita lupa keadaan di alam roh. Samalah juga nanti kelak, bila kita berada di alam yang berikutnya barzah, kita mungkin lupa alam dunia. Bila kita berada dalam keseronokan syurga, kita akan lupa kesusahan dan kepayahan dunia. Akan lupa. Macam sekarang, walaupun dalam dunia yang sementara, dunia yang tidaklah seindah seperti syurga, kita dah lupa dah apa yang kita lalui di alam roh, apa yang kita lalui di alam rahim, kita dah lupa. Cepatnya manusia lupa. Bahkan bukan sekadar alam yang dulu, apa yang kita buat minggu lepas pun sebahagiannya kita dah lupa. Apa yang kita lakukan tahun lepas, lagilah lupa. Apa yang kita lakukan pada waktu kecil, lagilah kita lupa. Cepatnya manusia lupa. Kata penulis buku, maka permulaan akan bermula daripada alam roh, kemudian alam dunia, kemudian sebelum tamat pada hari kiamat. Maka timbul soalan, penulis buku timbulkan pertanyaan, apakah kepentingan mengetahui pengembaraan menempuh alam-alam ini? Kenapa kita perlu nak tahu tentang alam-alam yang telah lalui dan bakal kita lalui? Apa pentingnya? Kenapa pentingnya kita baca buku ni? Sebab itu saya dah kongsikan semalam, sepatutnya kita nak baca kitab Tarikhul Khulafa. Ada beberapa buku yang pada waktu itu saya sepanjang waktu umrah, lepas daripada umrah fikir, nak baca buku apa? Lalu saya kata nak baca buku Tarikhul Khulafa. Tapi buku Tarikhul Khulafa saya dah pernah khatamkan sekali, ketika mana berada di Yaman, kitab sejarah para khalifah. Kemudian kata dah baca kitab tu, saya dah baca. Sebab saya suka berkongsi pada waktu petang ataupun di live kitab yang saya belum pernah baca, ataupun dah baca tapi pada waktu tu dah lama tinggalkan, daripada zaman belajar dan sebagainya. Kemudian ada terfikir juga untuk baca kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta Wal Kubur, Imam Suyuti juga. Tapi pada waktu tu bukunya adalah sangat-sangat panjang. Dan kemudian ketika mana scroll buku-buku, maka terjumpa dengan buku ini, Mahsyar, dan gaya bahasanya pun mudah. Dan pada waktu itu penulisannya adalah penulisan yang santai. Lalu sebenarnya kita dibawa untuk membaca buku ini berkenaan tentang mahsyar. Maka penulis buku tanya, apa kepentingan untuk kita tahu alam-alam yang kita telah tempuhi dan bakal lalui? Kata penulis buku, ketahuilah bahawa setiap daripada kita dijadikan bukan untuk disia-siakan. Setiap daripada kita Allah bukan jadikan sia-sia tanpa tujuan. Dan itu adalah maksud ayat Al-Quran. Di dalam penghujung Suratul Mu'minun, Allah tanya soalan, afahasibtum
annama khalaqnakum abatha, maka adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu sia-sia, tanpa tujuan, tanpa sebab, wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tak perlu kembali kepada kami? Adakah kamu sangka begitu? Maka penulis buku ambil maksud tersebut. Ketahuilah bahawa setiap daripada kita dijadikan oleh Allah bukan untuk disia-siakan, bukan untuk sia-sia, ada tujuan yang besar. Ingatkah lagi tentang perjanjian yang kita lakukan ketika berada di alam roh? Ayat yang ada di dalam suratul A'raf, yang mana Allah kongsikan perjanjian tersebut. Alastu bi rabbikum, Allah tanya kepada setiap daripada kita, bukankah aku adalah Rabb dan Tuhan kamu? Dan setiap daripada kita menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi, ya Allah, engkaulah adalah Tuhan kami. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita mengaku Allah adalah Rabb, kita mengaku Allah adalah Tuhan. Namun bila kita tiba di dunia dengan ujian yang berada di sekeliling kita, kadangkala kita lalai, alpa dan lupa. Kata penulis buku, sedarkah, ingatkah lagi tentang perjanjian yang kita lakukan ketika berada di alam roh? Sedarkah kita kesukaran yang kita telah tempuhi semasa di alam kandungan? Bagaimana keadaan kita di alam kandungan? Bagaimana pada waktu itu susah payah, pada waktu itu jasad kita nak dikeluarkan daripada alam rahim. Bagaimana pada waktu itu berbulan-bulan kita berada di alam rahim yang sempit. Bagaimana ketika mana keluar pelbagai ujian dan cabaran yang dilalui oleh ibu kita. Adakah kita lupa kesukaran kita berada di alam rahim? Kata penulis buku, tahukah kita cabaran dalam menghadapi alam barzah dan hari kiamat? Apa cabaran dia? Apa ujian dia? Kita mungkin tak rasa cabaran tersebut kalaulah kita tak nak ambil tahu, kalaulah pada waktu itu kita tak nak pelajari, kalaulah pada waktu itu kita tak nak membaca. Padahal para ulama telah kongsikan berdasarkan ayat Al-Quran dan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku pada perenggan yang terakhir muka surat belakang ini, kita sekarang berada di alam dunia, dan dunia adalah ladang sementara untuk menanam benih kebaikan. Lalu dunia ni tujuan dia adalah untuk kita menanam. Dan apa yang kita tanam dekat dunia, kata penulis buku, kita akan menuainya semasa hari kiamat kelak. Kama tazra'un tahsudun, pepatah Arab menyebut, apa yang kita tanam, maka pada waktu itu itulah yang kita akan tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita dapat. Kita tanam benih kebaikan, maka kebaikan yang kita dapat di hari kiamat. Kita tanam benih yang buruk, maka hasilnya pun adalah hasil yang buruk. Sudahkah kita bersedia untuk kiamat? Maka itu persoalan terakhir yang dilontarkan. Adakah kita benar-benar dah bersedia untuk kiamat? Padahal kita tak tahu pun apakah yang kita bakal lalui sewaktu kematian, sewaktu mahsyar, sewaktu hari kebangkitan, dan juga alam-alam yang seterusnya. Kemudian penulis buku pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meletakkan tajuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau beri salam kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku Kembara Mahsyar ini didedikasikan khas kepada bakal penghuni syurga yang bernama, maka kita tulis nama kita, Umar Aziz ataupun Umar bin Abdul Aziz. Lalu kita dedikasikan buku ni adalah untuk kita. Kalau kita nak hadiahkan pada orang, kita letakkanlah nama orang tersebut pada permulaan buku ini. Kemudian penulis buku membawakan ayat 27 hingga ayat 30 daripada suratul Fajar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Siapakah jiwa yang tenang? Sebab ada jiwa yang tak tenang nanti. Ada jiwa yang pada waktu itu meronta ketakutan. Ada jiwa yang pada waktu itu tak nak meninggalkan tubuh badan. Ada. Tetapi Allah seru kepada jiwa-jiwa yang tenang. Firman Allah kepada jiwa yang tenang, inilah jiwa yang dah bersedia. Inilah jiwa yang pada waktu itu mendambakan pertemuan dengan Tuhan yang Esa. Firman Allah kepada jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, reda dengan nikmat yang Allah telah berikan. Lagi kamu diredai di sisi Allah. Bayangkan pada waktu itu bila kita nak meninggal dunia, kita tenang. Macam contoh, ada orang yang bila dia nak balik, contoh apabila kita berada di perantauan, bila kita berada jauh daripada keluarga kita, ataupun contoh anak-anak kita yang mungkin duduk lama di asrama, di universiti, di kolej belajar, dan pada waktu tu tiba masa dia nak balik jumpa orang yang dia sayang, bagaimana perasaan dia? Lalu roh-roh yang dah bersedia, manusia yang dah bersedia waktu hidup ni, maka malaikat akan menyeru kepadanya. Moga-moga kita termasuk di dalam orang yang dimaksudkan dalam seruan ini. Malaikat akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Sebab iman dia, sebab amalan dia, sebab persediaan dia. Sebab itu dia tenang. Kalau dia tak ada persediaan, maka dia akan gemuruh, dia akan takut nak bertemu dengan Allah. Firman Allah dan para malaikat, irji'i, kembali, balik nak jumpa siapa? Ila rabbik, dah tak sabar nak jumpa Allah. Kenapa kita nak jumpa Allah? Radiyah, kita pun bahagia. Mardiyah, dan Allah pun redha dengan kita. Kenapakah roh ini begitu tenang dan gembira nak bertemu dengan Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Bayangkan, selepas daripada kematian, Allah suruh kita berkumpul bersama dengan hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang baik. Maka kata para ulama, adakah ketika mana selepas kita meninggal dunia Allah suruh kita kumpul bersama dengan para hamba-Nya yang soleh? Lalu bukankah sepatut sebelum meninggal dunia, waktu hidup ini, kita sepatutnya golongkan diri kita di kalangan hamba-hamba Allah yang baik? Kalaulah selepas meninggal dunia pun perlu bersama dengan kumpulan yang baik, soleh, maka sepatutnya lagi-lagi pada waktu hidup kita sepatutnya bersama dengan hamba-hamba Allah yang baik. Dan ke manakah hamba-hamba Allah yang berbahagia ini Allah akan hantar? Firman Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, syurga Allah. Masuk di atas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini permulaan muka surat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kepada sahabat-sahabat yang rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita baru pada siri yang pertama, sebab itu saya baca pelan-pelan. Kita baru pada siri yang pertama, maka kita boleh ajak sahabat-sahabat kita yang lain. Sebelum ni banyak orang ketika mana join Al-Azkar dia kata, alah dah nak habis baru dapat join. Sekarang ini kita berada pada siri yang pertama, maka mohon untuk bantu share, bantu untuk kongsikan supaya orang lain yang pada waktu itu nak join mereka dapat join. Sebab ianya adalah percuma. Saya nak buat FBH pun saya tak sempat nak buat, nak maklumkan ada program, tapi kita boleh bantu untuk war-warkan insya-Allah. Terima kasih send love yang Muhammad Syukri. Terima kasih Muhammad Syukri. Terima kasih sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Kemudian buku yang kita baca ini, isi kandungan dia, buku Mahsyar ini, dia akan bermula daripada alam roh. Maka penulis buku tulis,
Kita berada di alam kita bermula kehidupan kita daripada alam roh. Kemudian kita berada di alam kandungan. Kepada yang nampak, minta maaf sebab ada 2 handphone di sini. Cuma harap nanti ada handphone ketiga untuk Instagram. Saya tak buat lagi live. Okey. Alam kandungan. Kemudian selepas itu alam dunia, alam kita yang ketiga. Dan penulis buku tulis anda di sini. Kita di sini. Ke ada yang dah masuk alam roh sedang join? Itu saya tak pasti. Kebanyakannya sedang bernyawa, sedang hidup di alam dunia. Selepas alam dunia, kita akan masuk ke alam barzah, alam yang keempat. Selepas alam barzah, kita akan berada pada hari kiamat. Selepas hari kiamat, di mana semua manusia pada waktu itu, semua yang bernyawa dimatikan, termasuk para malaikat dan juga malaikat maut sekalipun, kita akan bertemu dengan hari kebangkitan. Selepas hari kebangkitan, kita kena berkumpul beramai-ramai, semua di padang mahsyar, yang pada waktu itu bersesak-sesak dengan jumlah yang ramai. Kemudian selepas daripada itu, mudah-mudahan kita akan beroleh syafaat. Adapun syafaatul kubra dan syafaatul uzma, semua orang akan dapat. Nanti kita akan belajar tentang syafaat. Selepas syafaat, pada waktu itu untuk mereka yang kena hisab dan perhitungan, maka adanya hisab dan perhitungan. Selepas hisab, maka Allah akan serahkan buku catatan amalan kita. Allah akan serahkan buku catatan amalan kita. Kalau kita dapat buku catatan amalan kita pada tangan kanan, maka bahagia. Masrura, firman Allah di dalam suratul Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka kalau orang dapat buku catatan dia pada tangan kanan, masrura, dia akan gembira. Sebab itu tanda yang Allah terima amalan dia. Dan orang yang dapat pada tangan kiri buku catatan dia, al-a'yadzubillah, moga Allah jauhkan, ataupun daripada arah belakang, maka pada waktu itu dia akan risau dan takut. Sebab dia tahu tempat kembalinya adalah neraka Allah terlebih dahulu untuk orang yang ada iman, ataupun selama-lamanya, al-a'yadzubillah, untuk orang yang tidak beriman. Maka akan diberikan buku catatan amalan. Selepas daripada penyerahan catatan amalan, kita akan bertemu dengan mizan. Selepas itu dengan Al-Kautsar, yang mana telaga yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW, telaga yang sangat besar, bekas-bekas minumannya dalam hadis sabda Nabi SAW adalah sebanyak bintang-bintang di langit. Punya banyak, kita tak boleh nak kira berapa banyak bintang yang ada. Kemudian selepas itu kita akan melintasi titian sirat, dan di titian siratlah yang akan menentukan kalau kita berjaya menyeberanginya, maka masuklah kita ke dalam syurga. Bahagia kita. Dan kalaulah pada waktu itu kita gagal, dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, dekat bawah titian sirat lahu kalalib, dia ada pencangkuk-pencangkuk yang dia akan cangkuk orang yang dia nak cangkuk, orang yang Allah perintahkan dia untuk dia kait dan cangkuk. Maka ada orang yang walaupun kena cangkuk kalalib tadi, dia tetap berjaya lepas tapi dalam keadaan luka. Dan ada orang yang dia tak berjaya melintasi titian sirat, maka jatuhlah dia ke dalam neraka, al-a'yadzubillah. Sama ada dia duduk sementara dalam neraka, namun sesaat dalam neraka, tidak ada siapa yang mampu menahan seksa. Mudah-mudahan kita, setiap daripada kita benar-benar dijauhkan daripada neraka. Maka selepas titian sirat, sama ada syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan setiap daripada kita adalah syurga. Kemudian penulis buku meletakkan tentang kandungan-kandungan yang mana kita dah sebut secara ringkas. Kandungan buku 1, kandungan buku 2. Kandungan buku 1 bermula daripada peta kehidupan. Kita telah kongsikan tadi kata pengantar oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kita akan baca, ada mukaddimah, ada peraturan untuk membaca buku ini, terutamanya jaga niat dan ikhlas. Kemudian alam roh kita akan bicarakan, alam kandungan, dunia yang sementara, ziarah ke alam barzah, hari kiamat.
Kemudian kandungan buku yang kedua, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amalan, mizan, telaga Al-Kautsar, titian sirat, destinasi terakhir. Dan kemudian penulis buku letakkan tajuk, hidup adalah sebuah perjalanan. Sebenarnya kehidupan ini adalah perjalanan. Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti seorang pengembara. Sebab ini adalah satu perjalanan. Perjalanan untuk kita buat apa? Kata penulis buku, perjalanan untuk mengenal Tuhan. Kita nak mengenal Tuhan, kita nak mengenal Allah. Bermula dengan kita kenal diri kita dahulu. Dan kita berkelana mencari tujuan. Tujuan apa Allah ciptakan kita di dunia? Maka inilah perjalanan kita. Bagaimana dengan keadaan sekeliling? Kita sebenarnya nak kenal tujuan kita. Dan kadang-kadang itu yang menjadikan kita lupa tujuan, menjadikan kita lalai daripada tujuan. Apakah tujuan yang dimaksudkan? Kata penulis buku, tujuan mengapa kita diciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sebenarnya tujuan Allah ciptakan kita adalah supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah esok kita akan mula daripada muka surat 18, kata pengantar, insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kepada sahabat-sahabat, kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, jam 6 petang dalam pembacaan kitab Mahsyar, dan kemudian nanti kuliah maghrib. Jika ada live, saya akan kongsikan. Umrah saya belum dapat mulakan lagi sebab semalam saya nak mula, tak sempat, ada program bicara online. Malam ni pun saya ada program di luar lepas maghrib dan lepas isyak. Lalu mudah-mudahan kita akan jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran buat yang berkelapangan. Kalau tidak, jemput sahabat-sahabat pada jam 6 petang. Kepada sahabat-sahabat yang nak join program ni, percuma dialu-alukan. Kepada yang ingin untuk membeli buku sekadar untuk pembacaan dan penulisan tambahan, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Buat yang berada di FB, yang TikTok boleh tekan link yang berada di bio. Apa dipanggil? Saya tak pandai TikTok ni. Bio kot, yang dekat atas tu. Maka kat situ ada link untuk Linktree, dan dekat situ ada salah satu bertajuk buku Mahsyar, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Kalau rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Insya-Allah nanti saya akan uploadkan di YouTube supaya pada waktu itu mudah untuk cari, insya-Allah.